Marilah sama-sama kita membuka majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada tengah hari ini kita dipertemukan kembali untuk kita menyambung siri perbahasan kita yang bernama Al-Iman wal Hayah ataupun Iman dan Kehidupan. Satu kitab yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizallah ta'ala dalam membincangkan bahawa umat Islam pada hari ini perlu diketengahkan kembali agar kehidupan mereka ini perlu diingatkan mengenai kehidupan mereka mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik apa yang kita laksanakan pada seharian tersebut yang kita anggap pada hari ini sebagai kerja-kerja keduniaan, tetapi pada hakikatnya ia mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tengah hari ini kita akan habiskan perbahasan mengenai kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kita asalnya pada muka surat 30 dan kita terjemahannya pada muka surat 41 dan 42. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, pengarang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang mengirimkan angin, yang mana dengan angin tersebut menyebabkan awan dapat berarah, dan daripada awan tersebutlah akan menyebabkan langit pada suatu ketika apabila tidak hujan Allah Ta'ala akan tentukan. Kita tengok luar pada hari ini nampak gelap. Hukum akal mengatakan bahawasanya lepas ni hujan, tapi belum tentu hujan. Ini hukum akal kita. Tetapi kehendak Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala menghendaki hujan selepas ini, hujan. Kalau tidak, maka dia tidak akan hujan. Tetapi hukum akal, maksudnya hukum akal kita katakan hukum manusia dunia pada hari ini, mendung menunjukkan tidak hujan, terang menunjukkan tidak hujan. Tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala boleh buat. Bila terang, Allah Ta'ala berikan juga hujan, hujan panas namanya. Jadi ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akhir sekali kita akan sandarkan inilah kesempurnaan Allah Ta'ala dalam dia menyatakan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pengarang mengatakan bahawasanya summa yaj'alhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalih. Maka Allah Ta'ala menjadikan angin, menjadikan awan semua ini untuk menjadikan keselesaan terhadap diri kita. Dan ini bila ada angin, dia akan menjadi keselesaan. Yang mana angin dan juga sifat ataupun benda-benda yang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini, dia adalah satu perkara yang nikmat. Dan kadang-kadang dia boleh jadi nikmat, boleh jadi tidak nikmat ataupun kecelakaan. Sebab itu Nabi SAW ada menyebutkan di dalam hadis yang tuan-tuan boleh balik, boleh tengok dalam kitab Al-Azkar. Ada disebutkan bahawa apabila kamu ditimpa hujan, maka Nabi mengajar kepada kita, Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'ah. Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'ah, iaitu wahai Allah Ta'ala, jadikanlah hujan tersebut sayyiban nafi'ah, satu nikmat yang memberikan manfaat. Macam mana Nabi ajar sebegini?
Supaya pada hari ini kadang-kadang hujan yang berlaku menjadi nikmat, memang betul nikmat. Sekadang-kadang ataupun kadang-kadang boleh berlaku nikmah, iaitu banjir besar. Jadi kita bermohon kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, Allahumma ja'alhu, jadikanlah hujan tersebut sayyiban, satu nikmat dan juga satu ketentuan nafi'ah, yang memberikan manfaat. Kita bimbang pula dah hujan-hujan, jadi hujan banjir kilat pada hari ini. Maka kita menolak ataupun kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar nikmat yang Allah Ta'ala berikan, nikmat tersebut adalah nikmat yang memberikan satu nikmat yang sebenar, dan sekiranya ujian, maka kita akan tetap menghadapi ujian tersebut. Dan Allah Ta'ala inilah juga yang akan menggerakkan segala kapal-kapal yang ada di lautan mengikut kehendaknya. Maksudnya kapal-kapal yang ini berlayar, yang mana pada hakikat dan hukum akal pada hakikatnya kita katakan besi mana boleh terapung. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala menentukan bahawa besi boleh terapung di atas air. Begitu juga boleh terbang dan sebagainya, sekiranya kapal terbang dan sebagainya. Dan semua ini berlaku dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambung pengarang lagi bahawasanya setiap apa yang ada di langit dan juga bumi, semuanya itu adalah merupakan makhluknya. Kullu man fis samawati wal ardi khalqahu wa ibadahu. Apa saja yang ada di langit dan juga di bumi, maka itu adalah ciptaan dan juga makhluk serta hamba daripada Allah Ta'ala. Maka jangan kita duk sangka dan juga kita menyangka bahawasanya kita sahaja yang di dunia ini, kita ni manusia saja yang menjadi makhluk ataupun hamba Allah Ta'ala. Bahkan benda yang lain tetap menjadi makhluk Allah Ta'ala. Sebab itu saya suka menggunakan surah Yasin ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin yang kita hafal lah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Selalu saya gunakan sebab orang Melayu hafal Yasin. Nah, jadi Allah Ta'ala kata al-yawma nakhtimu ala, dan waktu tersebut Allah Ta'ala akan menutup, nakhtim, kami akan menutup apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dan ketika itu, yakni waktu kiamat nanti, Allah Ta'ala akan tutup apa? Tutup mulut kita. Allah Ta'ala kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup waktu tersebut, waktu kiamat nanti, yakni bertemu dengan Allah Ta'ala, mulut semua akan ditutup. Yang bercakap apa? Wa tukallimuna aydihim, yang akan berkata ketika itu dengan kami, yang akan berkata dengan Allah Ta'ala, yang berujar aydihim, tangan-tangan, perbuatan-perbuatan yang akan menjadi bercakap. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi pula kaki kita. Dan kaki tersebut bukan hanya kaki, tapi setiap langkahan dan juga tapak yang kita pijak tersebut, dia akan bagi tahu pada waktu sekian-sekian si-fulan ni pergi menunaikan solat berjemaah. Maka aku bersaksi bahawa perkara tersebut adalah perkara yang benar. Maka ketika itulah Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya di sini kadang-kadang kita duduk sangka benda yang simple, tetapi tempat yang kita duduk pada hari ini, insya-Allah Ta'ala dia akan menjadi saksi di depan Allah Ta'ala. Pada waktu ini si fulan pada jam 1.26 duduk di Syarah Perkim mendengar kuliah. Maka wahai Allah Ta'ala, aku bersaksi perkara tersebut. Maka Allah Ta'ala pun menerima penyaksian tersebut. Maka inilah kehebatan Allah Ta'ala, menjadikan apa sahaja di atas muka bumi ini sebagai makhluk dan juga hambanya. Dan untuk kita sangka hamba Allah Ta'ala ini manusia saja. Bahkan segala perkara yang ada di dunia ini menjadi makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada pengarang menyebutkan al-malaikatu fis samawat, sama ada malaikat yang ada di langit-langit. Wal jin wal insu fil ard, begitu juga jin dan juga manusia yang ada di bumi ini, itu juga adalah merupakan makhluk dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, jin ke iblis ke apa sahaja yang ada pada ini, yang hari ini orang lebih takut kepada dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita gentar, kerana dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita semakin takut dengan dia, semakin dia merasakan keegoan dan juga kita katakan dia merasakan kehebatan apabila ada makhluk yang takut dengan dia. Macam kita pada ini, kalau kita sesama kita ada perasaan takut, maksudnya saya nak tengok tuan pun saya takut. Jadi bila tuan-tuan rasa tahu takut dengan tuan, dia akan boleh ada perasaan sebegitu, walaupun dalam gurauan. Begitu juga dengan makhluk. Apabila jin dan juga syaitan dia melihat manusia lebih takut kepada dia, dia akan mula rasa
takabur. Itulah kan yang berlaku. Akhir sekali kita pun tunduk dan berpatuh dengan perintah ataupun dengan apa yang dikehendaki. Semua makhluk ini adalah merupakan daripada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta'un masyiati, dan sentiasa akan taat dan patuh dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat ini adalah merupakan tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa taat secara fitrah mereka. Ini fitrah malaikat dan juga keimanan malaikat yang namanya bahawasanya iman dia adalah yazid wala yanqus. Meningkat, tidak pernah menurun iman para malaikat. Iman manusia yazid wa yanqus. Naik, turun. Naik, turun. Ini hakikat yang berlaku dalam keimanan. Tapi para malaikat, dia walaupun makhluk Allah Ta'ala, dia adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala yang tidak pernah turun keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat tersebut, mereka ini tidak pernah mendahului apa yang diberikan kepada mereka, arahan yang diberikan kepada mereka, melainkan mereka ini akan ikut perintah ataupun mengikut apa yang diperintahkan. Begitu juga di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Allah Ta'ala kata, para malaikat ini dia tidak pernah dan juga tidak akan maksiat ataupun mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Dan dia akan buat apa yang diperintahkan kepada diri mereka. Ini sifat malaikat. Yang manusia pula, mereka ini wa yaf'aluna ma yu'maru juga, tetapi mengikut keadaan. Buat juga perintah yang Allah Ta'ala buat dan berikan. Begitu juga dalam masa yang sama, wa yaf'alu nama yantahu. Mereka ini buat juga apa yang Allah Ta'ala larang. Maka ini bukan sifat sebagai hamba yang dinamakan sebagai para malaikat. Ini kehebatan malaikat dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesai untuk para malaikat. Kemudian kita masuk pula jin dan juga manusia, makhluk Allah Ta'ala juga. Kita ni manusia lah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita belajar dalam ilmu mantik, ilmu mantik ini dalam bahasa Melayu pada ini ilmu logika, ilmu logik. Contohnya tuan-tuan tengok kat cermin, di cermin sana ada asap yang berkepul-kepul. Maka ilmu logik, akal kita menyatakan bahawasanya ada kebakaran ataupun ada orang tengah membakar. Itu ilmu mantik di dalam Islam, yang mengajar kita mengenai punca akal dan sebagainya lah. Okay, tak apalah. Cuma dalam ilmu mantik menyebutkan bahawasanya manusia ini juga adalah haiwan. Betul tak? Manusia ini juga adalah haiwan, tetapi beza dia dengan haiwan yang lain ialah al-hayawanu an-natiq, iaitu haiwan yang berfikir. Itu dikatakan di dalam ilmu mantik. Maka jin dan juga manusia pada hari ini, dia adalah makhluk Allah Ta'ala. Perbezaan dia apa tuan-tuan? Perbezaannya ialah manusia pada hari ini ada dinamakan sebagai akal, dan jin tidak ada akal. Dan kita akan tengok beberapa perkara bahawasanya manusia pada hari ini dia ada akal, dia ada naluri, dia ada panca indera, dan dia ada ma'rifah ataupun ada kudrah ataupun kuasa untuk mencapai ilmu tersebut. Maka itu kehebatan manusia. Kalau nak kata suruh lembu mengaji, tak boleh mengaji. Walaupun dia ada mata, dia ada telinga dan dia ada kaki dan sebagainya, tetapi dia tidak ada akal dan juga panca, kita katakan naluri untuk mengaji. Itu beza dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata bahawasanya demikianlah orang-orang yang mana ada hati tidak mahu berfikir ataupun tidak mahu memahami. Ada mata tidak mahu melihat, ada telinga tidak mahu mendengar. Maka Allah Ta'ala bagi gelaran kepada mereka, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini bagaikan binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan. Maksudnya pengiktirafan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni kuntum khairu ummah, ya? Allah Ta'ala kata kita ni adalah merupakan sebaik-baik ummah. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Tetapi kemuliaan, kehebatan tersebut Allah Ta'ala bagi ayat lain. Allah Ta'ala kata sekiranya mereka lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tidak mahu memahami, ada penglihatan tidak mahu melihat,
mengenai apa yang Allah Ta'ala berikan. Ada telinga tidak mahu mendengar apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'am. Maka mereka ini bagaikan binatang ternakan, bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Maka daripada penganugerahan, iktiraf yang Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala bagi pingat macam-macam tadi, kemuliaan, kehebatan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala berikan pengiktirafan kepada Nabi dengan mengatakan sesungguhnya Nabi ini merupakan akhlak yang mulia. Maka akhlak mulia ini ada pada manusia juga pada hari ini. Maka Allah Ta'ala tarik juga kepada mereka yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beza dia pada hari ini. Okay. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia dan juga jin pada hari ini kebebasan, yang mana kebebasan tersebut untuk mereka melaksanakan perintah dan juga beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ini Allah Ta'ala sebut wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad mengenai kebenaran daripada Tuhan kamu, barang siapa yang nak beriman silakan beriman, barang siapa yang nak kufur silakan kufur. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala berikan kepada kita, kamu nak beriman silakan beriman, tak nak beriman tidak ada masalah. Maka ikhtiar pilihan yang Allah Ta'ala berikan ini adalah merupakan di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dia sebagai seorang makhluk. Tetapi dalam keadaan kehendak tersebut, manusia tidak ada hak untuk menentukan bahawasanya aku akan masuk syurga, aku akan masuk neraka, aku akan boleh hidup lama ataupun aku boleh mati ataupun sebagainya. Bagaimana kisah Fir'aun? Apabila dia mengatakan bahawasanya aku juga adalah Tuhan, yang Tuhan yang boleh mematikan dan menghidupkan manusia. Pernah dengar kisah ni kan? Lalu dipanggil dua orang. Simpulan, dua orang mari sini. Okay. Hari ini aku perintahkan A ini mati dan B ini hidup. Maka hari ini aku telah mematikan manusia dan juga menghidupkan manusia. Ini ujar Fir'aun ketika itu. Maka kita nak bagi tahu bahawasanya kehebatan manusia sekali mana pun sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak boleh memiliki kuasa untuk mematikan ataupun menghidupkan manusia. Wala hayatan wala nusyura. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahawasanya wa man tamarrada minhum 'ala al-'ubudiyyati lahu al-yawm fasawfa ya'tarifu biha ghadan. Allah Ta'ala kata bahawasanya barang siapa yang ingkar bahawasanya dia duk mendabik dada bahawasanya saya boleh hidupkan ini dan sebagainya, maka setiap daripada mereka akan dibangkitkan secara persatu-persatu. Ataupun kita katakan satu persatu akan dibangkitkan dan akan disoal setiap seorang daripada makhluk tersebut, sama ada jin ataupun manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Maryam ayat 93 hingga 95, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah Ta'ala kata bahawasanya setiap apa yang ada di langit dan juga di bumi pada hari ini, mereka ini akan datang melainkan datang dalam keadaan tetap hamba Allah Ta'ala. Di dunia dia boleh act, boleh berasa ego, saya dah paling hebat dan sebagainya. Tetapi bila berdepan dengan Allah Ta'ala kata mereka datang kepada aku tetap sebagai seorang hamba. Tidak ada apa-apa daripada mereka melainkan apa yang dinamakan ketakwaan. Maka Allah Ta'ala kata, laqad ahsahum wa'addahum adda. Aku akan hitung dan perkirakan setiap satu daripada mereka, walaupun sebesar zarah. Allah Ta'ala akan nilai balik. Dulu di dunia boleh dikatakan bahawa saya yang paling berkuasa, saya yang paling hebat, saya yang paling pandai dan sebagainya. Tetapi pada suatu ketika di atas keegoan, sebab itu pengarang mengatakan waman tamarrada. Tamarrud ini ialah merupakan yang ego, orang yang ingkar dengan dalam keadaan yang ego. Maka pengarang mengatakan sebegitu sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu setiap daripada kita ini akan dinilai oleh Allah Ta'ala satu persatu. Tak akan tergelincir ataupun tak akan terabai perkara tersebut. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Allah Ta'ala kata mereka semua ini waktu kiamat datang secara seorang-seorang. Tak ada nak bawa bodyguard dia, tak ada nak bawa dia punya kawan-kawan yang dulu backup dia banyak. Tidak ada, semuanya datang dalam keadaan seorang-seorang menghadap hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dinamakan bahawa kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehebatan ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Maka mana-mana Tuhan yang hari ini mendakwa dia sebagai Tuhan, tetapi kesempurnaan ini tidak berlaku, maka menunjukkan kekurangan pada Tuhan tersebut dan tidak layak untuk digelar sebagai Tuhan.
Kerana Tuhan ini adalah maha sempurna dan juga maha bijaksana terhadap sesuatu yang telah diciptakan. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Dan sesungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala, akan bersama dengan kamu aina ma kuntum, di mana-mana sekalipun kamu akan berada. Sebab itu kita katakan bahawasanya al-Islamu huwal manhajul hayat. Islam ini adalah kehidupan. Kita duduk dalam tandas tadi pun, itu juga ada, kita katakan ada Allah Ta'ala ataupun ada kita katakan bahagian untuk Islam. Sebab itu Islam ajar masuk tangan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian baca doa sebelum dan juga selepas kita keluar daripada menunaikan hajat. Bermaksud dalam sekecil-kecil perkara tersebut Islam tetap ada bahagian. Kalau dalam bab tersebut pun Islam ada peranan dan juga bahagian, apatah lagi dalam kita nak mau memimpin. Sama ada memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita ataupun masyarakat, itu juga menjadi tanggungjawab dan juga ada peranan di dalam agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang seterusnya yang terakhir pada tengah hari ini. Pengarang mengatakan bahawa alam semesta yang ada di dunia pada hari ini, sama ada alam yang tinggi ataupun yang rendah, sama ada alam tersebut dalam keadaan dia tidak boleh bertutur ataupun boleh berkata-kata. Binatang boleh bertutur dengan bahasa dia sendiri. Pokok tak boleh nak bercakap lah. Tetapi pengarang mengatakan bahawasanya semuanya ini adalah makhluk yang sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita tengok dalam hadis mengenai kelebihan orang yang menuntut ilmu. Nabi sebut bahawasanya mereka ini akan didoakan oleh ikan, boleh didoakan oleh binatang dan sebagainya. Kita dalam pemikiran kita rasa boleh juga sebegitu. Yang dimaksudkan doa tersebut, mereka sentiasa bertasbih dan juga memohon keampunan untuk kita di atas keredaan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Sebab itu dalam hadis yang panjang menceritakan mengenai kelebihan menuntut ilmu ini, sampai tahap Allah Ta'ala kata kepada malaikat ketika itu, mereka yang duduk dalam majlis ilmu yang membincangkan bahawasanya syurga dan neraka ni, mereka ni nampak ke syurga ataupun neraka? Tak, kita ini bincang syurga neraka, kita pernah dapat ke syurga neraka? Allah Ta'ala persoalkan kepada malaikat ketika itu. Para malaikat kata, manusia tak pernah tengok ke syurga, tak pernah tengok neraka, tapi mereka mencintai dan juga bercita-cita untuk mencapai syurga dan juga menolak ataupun menjauhkan diri daripada api neraka. Lalu Allah Ta'ala tanya dalam hadis tersebut, hadis ni hadis kursi yang panjang. Allah Ta'ala kata, kalau mereka nampak syurga dan neraka, apa pandangan dan juga tindakan mereka? Tuan-tuan pada hari ini duduk depan semayang ataupun tengah semayang, dapat gambaran syurga kerana tuan-tuan telah melaksanakan kefarduan. Pasti mereka akan merindui dan bersungguh-sungguh dalam ibadah tersebut. Itu jawapan malaikat ketika itu. Kalau mereka dapat syurga dan juga neraka, pasti mereka akan bersungguh-sungguh untuk dapatkan syurga dan bersungguh-sungguh untuk mengelak api neraka tersebut. Maka Allah Ta'ala kata lagi bahawasanya apalah yang diminta mereka, keampunan dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala kata, aku bersumpah dengan zat aku bahawasanya akan aku makbulkan segala permintaan mereka yang duduk dalam majlis ilmu tersebut. Lalu malaikat kata apa? Wahai Allah Ta'ala, yang mari dalam majlis ilmu ni bukan dia nak dengar majlis ilmu, tapi kadang-kadang dia singgah sekejap. Bukan tujuannya majlis ilmu. Mereka ni bukan tujuan nak menuntut ilmu. Maka Allah Ta'ala kata, mereka tetap juga mendapat rahmat dan juga keampunan daripada aku. Yang disebutkan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Maka Nabi kata halakul adzikri ataupun dinamakan juga al-masajid. Ada dua riwayat yang saya jumpa. Riwayat pertama bahawa Nabi kata apabila kamu melalui taman-taman syurga, irta'u. Irta'u ini berhenti sekejap, singgah sebentar. Singgah sebentar, Nabi kata kerana di situ ada taman-taman syurga yang Allah telah janjikan. Maka para sahabat bertanya, apa benda yang dimaksudkan dengan taman syurga? Maka Nabi SAW menjawab bahawa yang dimaksudkan ialah satu halaqah-halaqah ataupun pertemuan-pertemuan dan juga kuliah-kuliah mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam riwayat yang lain, malaikat sahabat bertanya apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga tersebut? Maka Nabi SAW menjawab, al-masajid. Masjid-masjid, yang ini rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka semua ini merupakan salah satu faktor untuk kita menuju kepada doa-doa dan juga keampunan ataupun rahmat daripada makhluk-makhluk untuk mendoakan kita. Sebab itu daripada hadis yang panjang ini, saya nak sebut bahawa kita duduk dalam majlis ilmu ataupun duduk di dalam mana-mana majlis sekalipun, walaupun kita kadang-kadang tak fokus dan sebagainya, tergerak dalam hati tak? Tergerak dalam hati bila penceramah mengatakan bahawa syurga gini-gini, anak yang soleh ini adalah merupakan anak yang boleh mewarisi dan juga mendoakan mak ayah. Lalu terlintas dalam hati kita, ya Allah yang jago, moga-moga anakku yang kat rumah 2 orang tu moga-moga dapat jadi anak soleh. Allah Ta'ala akan angkat sebagai satu doa. Ini yang saya nak beritahu. Berdasarkan hadis yang disebutkan secara zahir, sebegitu. Nak bagi tahu bahawasanya mereka yang duduk dalam majlis ilmu ini, doa mereka akan diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala insya-Allah akan memakbulkan. Jadi bila sambil-sambil kita duduk dengan kuliah, tazkirah dan sebagainya, kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk kita capai beberapa perkara yang Allah Ta'ala telah janjikan. Dan sesungguhnya tasbih, kemudian sujud mereka, yakni sujud makhluk kepada Allah Ta'ala, merupakan satu perkara yang cukup besar yang kita tak nampak dengan mata kasar pada hari ini. Kita tak nampak bahawa makhluk Allah Ta'ala ini juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita tak pernah dengar bahawa bagaimana malaikat ataupun makhluk-makhluk tersebut beramin-amin ataupun mendoakan sesuatu perkara. Sebab itu dalam satu hadis mafhum ada sebutkan bahawasanya kalaulah manusia ini mendengarkan apa yang disebutkan oleh jin yang ada, maka la sa'iqat, pasti mereka akan pengsan. Kerana gerun dengan apa yang ada dan juga makhluk yang Allah Ta'ala telah berikan kekuatan ataupun taklifan untuk mereka beribadah kepada kita. Tak, kita duduk sebelah, tengok-tengok ada sebelah jin. Jin sebelah kita tengah zikir. Mau melompat kita tak? Tengah tengok-tengok sebelah kita ada jin tengah berzikir juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu lihat, kamu akan pengsan juga. Kerana kehebatan mereka, walaupun dia makhluk Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala tidak perlihatkan bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu adab banyak diterangkan bahawa jangan diludah depan dan juga di sebelah kanan. Bahkan diminta untuk kita ludah sebelah kiri, kerana syaitan selalu berada di sebelah kiri. Sebab apa? Kerana bimbang-bimbang di depan kita dan juga di kanan kita ada para malaikat dan juga makhluk Allah Ta'ala yang sedang beribadah kepada Allah SWT. Sampai tahap begitu ulama bahaskan perkara tersebut. Kerana apa? Nak bagi tahu bahawasanya di mana-mana sahaja jin dan juga ataupun makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada perkara ataupun ada di mana-mana. Saya tutup dengan satu kisah yang berlaku di tempat kolej yang saya mengajar pada hari ini. Bahawasanya ada satu jin memang dah duduk beribu-ribu tahun. Dia mengaku sendiri dan kita tanya, dan dia adalah jin Islam. Lalu dia kata bahawasanya saya cukup benci kepada mereka. Yang pertama suka buat bising, yang kedua meludah kata-kata, dan yang ketiga tidak menghormati ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jin bagi tahu, tapi bagi tahu masuk dalam nama murid sajalah. Dia kata bahawasanya kenapa kamu datang? Dia kata sebab hari ini dulu orang dahulu tak ada macam ni, meludah kata-kata, bising, bising tak tentu hala, kemudian tak hormat ilmu dan sebagainya. Maka dia datang untuk memberikan amaran supaya jaga akhlak. Ini jin ajar kita balik. Jin lebih berakhlak daripada kita apabila kita pada hari ini tidak menjaga akhlak dan juga tidak menjaga hak-hak makhluk yang Allah Ta'ala telah ada pada hari ini. Sebab tu orang-orang tua ataupun kita kata orang tua lah, orang-orang lama pesan jangan kencing kata-kata. Bukannya kita nak katakan dia takut kepada pokok tersebut, tapi nak bagi tahu jaga adab. Jangan kamu duk pergi kencing kata-kata, buat tak tentu hala. Kerana di situ juga ada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang bab-bab lainnya kan lah, minta izin tu ni tu nak kencing, kalau jangan buat apa-apa kat tu. Jangan buat sampai begitu. Cuma yang kalau kita lihat kembali betul-betul dan pesanan orang lama tersebut, dia lebih kepada adab. Dan juga satu pesanan nasihat kepada kita, bahawasanya tengah makan jangan bercakap, tak baik. Sebenarnya nak bagi tahu biar kita kunyah nasi tersebut mengikut sunnah, kunyah sampai habis baru telan, supaya jangan bercakap. Tapi bila mereka ini tidak memberikan pesanan dengan disandarkan nas, ini Nabi cerita gini, ini Islam ajar gini, tidak. Tetapi kefahaman daripada nas dan juga agama tersebut diterjemahkan dengan bahasa yang mudah pada hari ini. Maghrib jangan keluar, ataupun sebelum maghrib kena balik. Nak bagi tahu bukannya ada apa-apa pun, suruh semayang maghrib mana ni.
Itu maksudnya. Itu nasihat orang ulama yang memberikan pengajaran kepada kita, memahami nas, memahami agama, kemudian diterjemahkan dengan bahasa yang mudah. Jadi sekadar itu saja untuk pada hari ini, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk pembahasan yang baru, iaitu keimanan kenabian ataupun keimanan kepada para nabi dan juga para rasul. Ini adalah merupakan suatu perkara yang melibatkan keimanan kita kepada Allah Taala dan melibatkan keimanan kita yang mana ada kaitan dengan kehidupan kita di dalam dunia ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan surah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.